Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Nasuha binti Rosli, nombor metrik 051091. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 6. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit mengenai tarikat An-Nuriyah di bawah mata pelajaran Tasawuf Muqarran yang diajar oleh Ustaz Muhammad Saiful Bahri. Jadi pembentangan saya akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah mengenai biodata ataupun latar belakang pengasas. Yang kedua adalah mengenai tarikat An-Nuriyah. Dan yang ketiga adalah pandangan dan pendapat ulama. Okey. Yang pertama, terjematul muassasi ataupun biodata pengasas. Okey, beliau adalah Abu Hussein Ahmad bin Muhammad An-Nuri Al-Baghdadi. Dan beliau wafat pada tahun 592 Masihi. Jadi beliau digelar sebagai Al-Baghawi kerana dinisbahkan kepada perkampungannya yang bernama Baghyur, walaupun beliau dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Dan beliau adalah anak murid kepada 2 orang yang setakat yang saya temui. Yang pertama adalah Sari As-Saqati ataupun Abu Hassan Sari bin Al-Mughalas, dan yang kedua adalah Abu Al-Huwari iaitu Ibnu Ahmad. Okey, beliau juga bersahabat dengan yang 2 orang, iaitu yang pertama Abu Qasim bin Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi ataupun Al-Junaid yang merupakan pengasas Al-Junaidah, dan yang kedua adalah Abu Abdullah Ahmad bin Yahya Al-Jula, dan beliau merupakan salah seorang tokoh sufi di Syam. Okay, seterusnya adalah mengapa An-Nuri digelar sebagai An-Nuri. Jadi terdapat 4 pendapat yang telah saya temui dan yang akan saya kemukakan. Yang pertama adalah kerana dinisbahkan kepada satu perkampungan yang bernama Nuri. Dan yang kedua adalah kerana setiap kali beliau berbicara ataupun bercakap pada waktu malam yang gelap, cahaya akan keluar daripada mulutnya sehingga seluruh rumahnya akan diterangi dengan cahaya. Dan yang ketiga adalah kerana beliau dikatakan mempunyai rahsia-rahsia oleh intuisi. Dan yang terakhir ataupun pendapat yang paling terkenal yang saya kira adalah kerana Abu Hasan An-Nuri mempunyai satu tempat yang dikhususkan untuk beribadah di padang pasir. Jadi setiap kali beliau beribadah pada waktu malam di situ, apabila orang-orang melihatnya, orang-orang akan terdapat cahaya-cahaya yang keluar daripada tubuhnya, dan disebabkan itulah beliau digelar sebagai An-Nuri. Okey, seterusnya adalah mukadimah mengenai An-Nuriyah ataupun tarikat An-Nuriyah. Okey, jadi terdapat pelbagai tarikat lah jika kita lihat di dalam kitab Kashful Mahjub. Dan setiap tarikat tu mempunyai doktrin yang tersendiri. Jadi bagi An-Nuriyah ni, doktrinnya adalah mereka menyatakan bahawa tasawuf itu lebih unggul daripada kefakiran. Jika kita tengok ada beberapa tarikat yang menyatakan bahawa kefakiran itu adalah yang paling utama. Tapi bagi An-Nuriyah, tasawuf itu lebih unggul daripada kefakiran. Jadi bagi masalah muamalat ataupun tingkah laku, An-Nuriyah berpendapat dengan Al-Junaid ataupun Junaidiyah. Kerana seperti yang saya katakan tadi lah, mereka adalah bersahabat ataupun An-Nuri adalah anak murid kepada Al-Junaid. Okey, seterusnya adalah kekhasan jalannya ataupun jalan tarikat ni lah. Ada 2. Yang pertama, dalam soal persahabatan ataupun syuhbat, dia lebih mengutamakan diri sahabatnya berbanding dengan dirinya sendiri. Lepas ni saya akan ceritakan beberapa kisah yang menunjukkan mengenai pengutamaan pada sahabat ataupun itzar. Okey, yang kedua adalah Al-Nuriyah sendiri pernah berkata bahawa berhati-hatilah dengan uzlat ataupun bersendirian kerana ia berkaitan dengan syaitan, dan bersahabatlah kerana di dalamnya ada keredaan Tuhan yang Maha Pengasih. Seperti kita tahu lah, jika kita berseorangan akan ada yang keduanya, iaitu syaitan. Okey, dan seterusnya adalah khususiyah mazhab ataupun kekhasan doktrinnya. Okey, bagi An-Nuriyah, mereka berpendapat bahawa suatu prinsip yang kukuh terbukti kebenarannya dan prinsip yang amat penting dalam pandangan orang-orang yang mempunyai ketajaman batin. Tiada yang lebih sulit daripada pengorbanan rohani
dan melepaskan yang dicintai, dan Tuhan menjadikan pengorbanan ini sebagai kunci semua kebaikan. Sebagaimana dia berfirman, engkau tidak akan sampai pada kebaikan sehingga engkau memberikan sesuatu yang kau cintai. Jadi untuk kita dalam riwayat hidup An-Nuri ni adalah diceritakan bahawa An-Nuri melepaskan hubungannya dengan manusia dan dia beribadah sepenuhnya kepada Tuhan. Okey, seterusnya adalah mengenai hakikat tauhid dalam An-Nuriyah yang menyatakan bahawa hakikat tauhid tersebut adalah pembersihan batin dari segala sesuatu yang ada dalam batin dan hanyalah Allah saja. Maknanya dia membersihkan hatinya dan meletakkan hanya Allah semata-mata di dalam hatinya. Kebenaranlah hidupku, matiku hanyalah kerana Allah. Okey, seterusnya adalah tataddahu nazariyatul ittihad ataupun teori ittihad dalam tarikat An-Nuri ni. Dia berpendapat bahawa persatuan dengan Tuhan adalah perpisahan daripada segala yang lain ataupun makhluk, dan perpisahan dengan segala yang lain ataupun makhluk adalah penyatuan dengan Tuhan. Seperti yang saya nyatakan mengenai hakikat tauhid tadi. Tapi di sini dia katakan apabila kita bersatu dengan makhluk, kita umpama telah berpisah dengan Tuhan. Tapi apabila kita telah bersatu dengan Tuhan, kita umpama berpisah juga dengan makhluk. Maksudnya tidak boleh disatukan di antara kedua-dua ini. Okey, dan yang seterusnya adalah mengenai isar wal ikhtiyar jumlah fafiru'iyah at-tafriqah. Okey, ada 4. Okey, iaitu mengenai pengutamaan kepentingan orang lain dan pilihan berbeza daripada perpisahan, dan pengutamaan yang sejati tersirat dalam persatuan dengan Tuhan, kerana dasar hakiki dari kepentingan diri adalah penyerahan diri. Okey, dia adalah mengenai tarikat tu. Jadi dapat disimpulkan bahawa tarikat An-Nuriyah ni lebih mementingkan sahabatlah berbanding diri sendiri. Jadi kita lihat pula pandangan ulama mengenai An-Nuriyah. Okey, jadi dalam ni diceritakan pelbagai kisah mengenai prinsip-prinsip An-Nuriyah. Yang pertama adalah mengenai hikayatu annahu haina azhar Ghulam Al-Khalil. Okey, ini adalah cerita yang terkenal. Bila saya membuat rujukan memang banyak diceritakan mengenai kisah ini, iaitu di mana satu hari An-Nuri dan juga beberapa orang sahabatnya dituduh sebagai bid'ah. Jadi mereka dipanggil oleh khalifah dan khalifah menjatuhkan hukuman supaya memancung mereka. Tapi apabila si pemancung itu ingin memancung salah seorang daripada sahabat An-Nuri menahan dan menjadi sukarela untuk dikenakan hukuman dahulu kerana kasih sayangnya kepada sahabatnya, kerana dia berpendapat bahawa di dunia ini dia perlu berkorban dan berbakti kepada sahabatnya. Okey, dan pada akhirnya cerita ni agak panjang tapi saya simpulkan saja, dan akhirnya khalifah terdapat beberapa perbualan yang telah berlaku dan akhirnya khalifah melepaskan mereka semua. Okey, cerita yang kedua adalah mengenai Ja'far Khuldi radhiyallahu anhu. Okey, dikatakan bahawa suatu hari dia mendengar An-Nuri berdoa, dan cerita ni pun agak panjang tapi apa yang dapat saya simpulkan, intipati dalam doa An-Nuri itu adalah An-Nuri meminta kepada Tuhan supaya menggantikan mereka berada di dalam neraka dengan dirinya, kerana dia berpendapat bahawa itu adalah cara untuk dia berkorban dan berjasa kepada manusia. Tapi disebabkan doanya itu, Allah telah mengampunkan doa-doanya dan memberi belas kepadanya dengan masukkannya ke dalam syurga. Seterusnya adalah diceritakan bahawa oleh Junaid ataupun sahabatnya iaitu Junaid Al-Baghdadi, yang mengatakan bahawa sejak Abu Hasan An-Nuri wafat, tidak ada seorang pun yang mampu menceritakan hakikat kebenaran. Dan menurut Al-Maghali pula menyatakan bahawa belum pernah aku melihat ibadah yang dilakukan lebih khusyuk daripada ibadah An-Nuri. Nah, katanya An-Nuri ni tiada penggantinya lah, sama ada dari segi ibadat ataupun dari segi keimanannya. Okey, dan yang seterusnya adalah mengenai Abu Ahmad
al dan seterusnya, maafkan saya, dan seterusnya adalah mengenai diceritakan bahawa An-Nuri semasa hayatnya dia telah setiap kali dia keluar daripada rumah dia akan pergi ke satu kedai dan mengambil roti dan dia akan memberikan roti itu kepada orang-orang yang dilihatnya di atas jalan. Kemudian dia akan pergi ke masjid. Dan apabila pulang daripada masjid, dia akan melakukan hal yang sama juga. Jadi, orang-orang di kedai menganggap bahawa An-Nuri telah makan di rumah. Manakala orang-orang di rumah pula menganggap An-Nuri telah makan di kedai. Tapi hakikatnya An-Nuri memang tidak makan kerana dia memberikan makanan ini kepada orang yang lebih memerlukan. Dan perkara ini berlaku sepanjang 20 tahun dan tidak ada seorang pun yang menyedari atau mengetahui mengenai hal itu. Okey, yang terakhir, pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ahmad Al-Mughazali, beliau mengatakan seperti pendapat Junaid, seperti pendapat tadi, iaitu An-Nuri, tidak ada orang yang beribadah seperti An-Nuri walaupun Al-Junaid. Ada ditanyakanlah bagaimana dengan Al-Junaid? Tidak, walaupun Al-Junaid pun tidak beribadah seperti mana An-Nuri beribadah. Itu adalah pendapatnya. Okey, jadi cukup sekadar itu penerangan saya dan saya mendapat isi pembentangan ini daripada beberapa kitab yang saya akan lampirkan di kertas kerja. Jadi saya harap pembentangan ini dapat sedikit sebanyak memberi pendedahan lah kepada mereka yang tidak mengetahui mengenai tarikat An-Nur ini. Jadi aku qauli hadza, astaghfirullahilladzi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.